Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Abdullah Al-Haddad wa ila Syekh Idris Al-Khatib Al-Khayyat bin Haji wan Adi wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 3 pada fasal fi yakin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun fil yakin. Ay hadha faslun fi bayani al-yakin. Bermula ini satu fasal pada nak menyatakan berkaitan dengan yakin. Yakin di sini kita tidak bercaralah pada masalah yakin pada bicara isyarat. Yakin dengan masuknya matahari, masuk waktu. Tidak di situ pembicaraan kita pada alam pada ilmu ni. Yang kita nak membicarakan soal hati kita. Berkata ia Syekh Abdullah Al-Haddad, pengarang asal bagi kitab ni. Adapun Syekh Idris Al-Khayyat kita ni, rahimahullah ta'ala, dia nak terjemah. Berkata ia Syekh Abdullah Al-Haddad, lazimkan olehmu atas kamu, hei saudaraku yang dikasihi. Lazim ke apa? Dengan mengkuatkan yakin kamu. Usaha ke bagi diri kita ni untuk bertambah yakin kepada Allah Ta'ala. Jadi dia suruh kita ni usaha di atas nak membawa ke diri kita ni yakin dengan Allah, dan mengeluk akan dia akan yakin. Wa tahsinuhu, bukan kata mengkuatkan pada yakin saja, serta bagi elok keyakinan kita pada Allah tu bagi elok. Maka bahawasanya yakin itu hanya tu sya'an, bahawasanya yakin itu apabila kejap ia yakin. Yakin saat ni bila kata kukuh dah kita dengan yakin tu pada hati. Dia bukan bangsa tuturai pengakuan pada lidah. Dia bangsa hati dalam tetapi masalah lidah ni dia mencerminkan hak dalam dia mencerminkan hak dalam Jadi kalau kata dalam kita ni tidak ada keyakinan yang kuat, lidah kita ni dia akan terkeluarlah perkataan dan perbuatan pada anggota kita yang mana menzahirkan diri kita ni yakin tu setara mana. Kalau kita asyik duk berbimbang,
Seumpama di awal-awal Covid dulu ni, macam manalah kita nak makan minum, umpamanya tu dia panggil terkeluar daripada barang dalaman kita. Maka kerana itulah benda ni kita kena usaha kepada luar. Buat dulu. InsyaAllah Allah Ta'ala ada. Kita bina keyakinan kita pada hati itu dengan sentiasa kita sebut pada zahir lidah kita ni. Kena latih. Tu kata kena latih supaya elok pada hati. Sebab tu ulama sebut sunat kita bertalafuz pada ibadat. Walaupun pada ibadat memerlukan pada niat di hati, mahalluha qalbun sekalipun, tetapi talaffuzu biha sunnatun, berlafaz dengan dia tu benar-benar sunat. Kerana dengan berlafaz ni lah dia nak membina ke hak dalam, nak membantu ke hak dalam. Tu. Jadi kalau orang tanya macam mana kita nak bagi ke usaha ke nak menguatkan yakin kita dan nak mengelokkan yakin kita, kita kena bersama dengan orang-orang ahli yakin lah. Dia nak siapa tak tu bukan sebarangnya orang. Cuma kita bina ke orang panggil bi'ah kita tu, sahabat kita, keluarga kita, kita bina ke benda tadi. Kita cari ke sahabat-sahabat yang mana duduk membicara ke benda-benda akhirat, lebih banyak daripada duduk bicara tentang dunia. Ni kita sengaja cari orang duk kecek dunia daripada mula bangun tidur sampai ke akhir kita nak tidur tu pula dunia saja duduk bicara. Dunia hak dicela lah, dunia hak dicela ni. Kita ni orang kuat dah dengan dunia, kita bersahabat dengan orang kuat juga dunia. Jadi double. Jadi kita hak duk kuat dengan dunia ni, kalau orang tak kecek bab dunia pun hati kita duk serabut dah dengan dunia, maka sepatutnya kita kena cari orang-orang yang dapat membantu kita dengan sebut tentang kekuasaan Allah, ilmu Allah, mendengar melihat Allah. Tu. Bila sentiasa kita duk mendengar benda tu, maka itulah salah satu cara mengkuatkan yakin dan mengelokkan yakin. Baik, maka bahawasanya yakin itu apabila kejap ia yakin pada hati dan mengerasi ia yakin atas hati. Mengerasi itu dia benar. Dia tu orang panggil mengalahkan keraguan, kebimbangan dalam hati kita. Nescaya jadilah yang ghaib itu seolah-olah dipandang akan yang ghaib. Seolah-olah dipandang dengan mata kepala, seolah-olah. Itulah hak disebut pada hadis. Bila ditanya oleh Jibril alaihissalam, ma huwal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu ibadat pada Allah seolah kamu dah lihat pada Allah Ta'ala. Bukan lihat betul. Tu nak dapat daripada mana? Bina dengan yakin. Dan pada ketika itu, ketika mana? Dan pada ketika itu, ketika yang ghaib itu, ketika jadilah yang ghaib itu seolah-olah dipandang dengan mata kepala. Di situ. Maka pada ketika itu berkata oleh orang yang yakin itu seperti berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila dah sampai hak ghaib tu kita seolah-olah nampak dengan mata kepala, maka berkatalah seperti mana berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jika dibukakan penutup, yakni daripada aku, lau kushifal ghita, jikalau dibukakan penutup daripada aku, nescaya tidak bertambah aku akan yakin. Dengan makna apa? Dengan maknanya jika berdiri kiamat dan didatangkan syurga neraka, nescaya tidak yakin dengan sebab beriman dengan dia, dengannya, dengan syurga dan neraka tadi. Kalau kata dibuka ke penutup, dibuka ke penutup dengan makna kata berlaku kiamat lah, nescaya tidak bertambah aku akan yakin. Akan yakin pada benda tersebut. Kenapa?
Kerana dah yakin dah kita dengan perkara yang akan berlaku tadi. Tu nescaya berkatalah orang yakin itu seperti mana berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jika dibuka ke penutup nescaya tidak bertambah, aku akan yakin. Tu cakap tu agak tinggilah kita kata. Baik. Dan bermula sebab itulah hak ada pada ayat wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin ni lah. Sembahlah kamu oleh Allah sehingga didatangi kamu akan kematian. Mana kematian? Matilah. Hingga didatangi kamu kepada yakin. Sembah Tuhan hingga yakin. Jadi yakin hak disebut sini yakin dengan makna mati. Yakin dengan makna kata mati. Dan bermula yakin itu ibarat daripada kuat iman. Ibarat ni maksudnya satu cakapan ataupun ungkapan. Dan bermula yakin itu ibarat yakni satu cakapan ataupun ungkapan daripada kuat iman dan tetapnya iman. Subut iman tadi. Dan kejapnya iman. Itulah yakin. Kalau orang tanya yakin ni apa? Yakin ni satu ungkapannya daripada kuat iman dan tetap iman. Hingga jadi ia mana? Ia iman tu seolah-olah bukit yang tinggi tidak menggerak akan dia akan iman yang diibarat seperti bukit yang tinggi itu oleh syak, tak ada keraguan dah. Itulah maksud kata yakin. Mari ribut ke taufik ke apa semua, dia tidak akan orang panggil tertolak ataupun hilang dengan didatangkan keraguan-keraguan tadi. Supaya orang-orang dulu setengah-setengah ada perkataan belajar agama, belajar pondok, nak makan gapo besar esok. Tu cakapan. Cakapan hok membimbang ke atas belaka tu. Dia duk ragu dengan rezeki. Allah Taala ni dia tak suruh kita buat ibadat hok esok. Semaya hok esok. Ada Tuhan suruh dah kita semaya subuh sekarang. Tak wajib. Hok sekarang saya dah wajibnya. Maghrib isyak tak wajib lagi. Tunggu masuk maghrib isyak baru wajib kita sembahyang. Jadi kalau Allah Ta'ala ni tak tuntut kita hak ibadat belum sampai waktu, tak sepatutnya kita duk tuntut ke rezeki hak tak sampai pada waktu dia lagi. Duk berbimbang, duk berserabut dengan rezeki akan datang. Kita ni bukan kata bimbang 10 tahun akan datang nak makan apa. Saya ni bukannya orang kerja kaji. Orang kerja kaji tak apa, dia ada pecing sedap. Tu ungkapan gitu. Bahaya tu. Saya ni bukan kerja kaji. Jadi saya kena ada fikir akan datang. 40 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Jadi tu benda-benda hak tak sepatutlah. Kita pun sama je. Siapa-siapa moga orang panggil kita ni email lemah. Cuma buat-buat nak suruh masuk benda tu. Jadi duk bimbang 30-40 tahun akan datang. Hak teruk laginya tahun depan kita fikir dah. Hak teruk lagi hak bulan depan, hak minggu depan, hak esok ni kita bimbang dah. Nak makan apalah esok-esok ni. Kebimbangan dengan rezeki inilah yang menyebabkan saya ni yang jadi kita saat ni tu kepada hubbul mal, kasih kepada harta. Jadi orang panggil kuranglah nak bagi derma ke, nak bagi infak ke, nak wakaf ke. Sebab bimbang. Bukan bimbang hak 30-40 tahun akan datang. Esok lusa saja pun kita dah bimbang dah. Dan tidak menggocang akan dia akan yakin itu akan iman tu oleh segala waham. Syak ni 50-50. Waham ni hak lebih rendah pada syak 30%. Itulah maksud kata yakin. Hingga tidak tinggal bagi syak itu wujud, yakni oleh wujud. Tak ada langsung dah.
keraguan itu tidak ada dah. Sama sekali. Tu nak takkidkan lagi kata tidak ada langsung pun keraguan tak ada bila yakin ni. Supaya kita yakin, kita belajar bab iman. Bab keimanan pada Allah. Dia nak yakin. Yakin dengan makna 100%. Bukan kata dengan syak, zon ataupun 99.9% yakin. Tak percaya 0.001 tak percaya di Tuhan, tak boleh dah. Dia tak panggil yakin. Yakin ni dia membulak hati kita saat ni tu. Bulak hati kita. Oleh wujud syak, oleh wujudnya syak itu sama sekali. Maka jika datang ia syak, maka jika datang ia syak dari luar, nisbah di kita ni tak ada dah. Mari ikut luar. Luar ni mana? Minal jinnati wan nas lah. Keraguan ni datang daripada setan hok rupa manusia ataupun setan hok benar-benar. Ia datang mari. Nescaya tidak mendengar kepadanya. Kepada mana? Kepada syak oleh telinga. Telinga kita ni tak mendengar ke keraguan hak datang daripada pihak luar, dan tidak berpaling kepadanya, kepada syak itu oleh hati. Itulah dia nak beri takrif kita yakin ni. Apa maksud yakin? Yakin ni dia tak berubah dah. Itu maksud kata yakinnya. Sesat di situ. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan bermula syaitan tidak kuasa ia syaitan akan hampir daripada empunyanya ini. Syaitan tadi tak boleh nak hampir daripada empunyanya ini. Tuan ni lah, Tuan bagi yakin ni. Syaitan tu tidak kuasa ia akan hampir daripada empunya ini yakin. Bahkan lari ia syaitan daripadanya, daripada Tuan tadi. Empunya bagi yakin tadi lari. Ni supaya pokok salafun salih. Supaya Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia bukan tak menghampiri, lari terus. Kalau orang hok yakin ni lalu pada jalan A, dia lalu pada jalan B. Setel sana tunjuk. Tahap tu sekali lah orang yakin ni. Kita di mana tempat kita lalu, di situ setel lalunya. Sebab kita tak sabar tangga tu. Kita tak sabar duduk tangga hok yakin saat ni. Kita nak usaha dah ni. Sebab tu kita kena mengaji dulu hok pada ain, pada bidang tasawuf tu. Mazmumah tu apa, mahmudah tu apa. Nak pergi cara bab yakin tak yakin, mazmumah mahmudah kita tak kena, susahlah. Dan terpada ia syaitan dengan selamat dirinya, dengan selamat dirinya, diri empunya yakin tadi. Nak selamatkan diri, setel lari daripada orang yakin, nak selamatkan diri dia. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yafruku min zilli umara wa ma salaka umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhara. Artinya bahawa syaitan itu takut ia syaitan daripada bayang Sayyidina Umar, zillil Umar, bayangnya adanya bau-bau Sayyidina Umar ni pun dia takut dah. Belum lagi pada Sayyidina Umar. Apa? Kerana keyakinan yang ada pada Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni bila kata masuk iman bagi dia tu, tak bergoyah dah. Kita ni tak tahulah. Ni belum mari musuh Islam lagi, diri kita sendiri pun ada dah keraguan. Dan tidak berjalan Sayyidina Umar akan satu jalan, melainkan berjalan oleh syaitan akan jalan yang lain, yakni lain daripada jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar. Ini nak menunjukkan kepada hebatnya orang yang berada pada tangga yakin.
Ni orang hok yakin ni, hok seperti mana kalau Allah Taala firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang mukmin hak sebenar bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergemetar hati mereka. Tu sifat orang mukmin. Kita tak sapa. Tak. Bukan tak sapa, jauh lagi. Bila Tuhan nak bagi kita sapa. Tak sapa lagi tak apa. Ni. Takut tak duduk pada jalan dia tu. Takut tak duduk di jalan ni, ring dia tu kita tak duduk lagi. Biar kita duduk di ring dia, laluan dia tu, lepas tu koho-koho kita lalu tak apa dah. Ni kalau duduk di ring laluan dia pun dak, jauhlah kita. Dan bermula yakin itu dikuat akan dia akan yakin, dan dielok akan dia akan yakin dengan beberapa sebab. Ni sedap ni nak belajar kitab ni. Dia bagi kita kenal ke yakin tu apa. Biar kita kenal betul-betul tu yakin ni apa benda yakin. Kemudiannya ada contoh-contoh orang yakin, dan orang panggil kehebatan orang yakin di sisi Allah Ta'ala ni, siapa setan pun lari dengan dia. Lepas tu paling pentingnya sebab bagi nak mendapat keyakin. Ni lagu mana? Dan dikuatkan dia yakin dan dielokkan dia yakin itu dengan beberapa sebab. Setengah daripadanya beberapa sebab itu, dan iaitu setengah tu yang asal. Yang atasnya asal itu berkeliling bahawa bahawa yang dengar oleh hamba dengan hatinya. Yang kebang tu nampak supaya titik satu je. Tak jelas ni. Yang kok laklah sawaknya nampak kok ibarat dia ni. Tapi nampak titik satu. Ni berapa setengah daripada, dan iaitu asal yang atasnya asal berkeliling bahawa yang dengar oleh hamba dengan hatinya hati hamba, dan telinganya hamba kepada menuntut dengar akan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjuk atas kebesaran Allah Ta'ala, dan kamal yakni sempurnanya Allah Ta'ala. Jadi benda ni lah, benda ni nak bagi mengkuatkan kepada yakin dan nak mengelokkan kepada yakin. Kita kena menuntut kepada dengar ke ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjuk kepada kebesaran Allah dan kemuliaan Allah dan azamahnya, yakni kebesaran Allah, dan kibriyanya Allah, keagungan, dan kepada ketunggalannya Allah. Sebab tu di antara ayat hak molek kita nak mulazamahnya ayat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada seorang sahabat tu dia mulazamah dengan ayat Al-Ikhlas ni, surah Al-Ikhlas. Tiap-tiap kali sembahyang, tiap-tiap rakaat baca saja qul huwallah. Jadi ada setengah sahabat ni mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keadaan sahabat ni. Jadi Nabi pun panggil sahabat tadi. Nabi tanya, kenapa kamu ni banyak lagi ayat-ayat surah-surah lain duk baca ke qul huwallah saja? Dia kata, ya Rasulullah, aku suka ke dengan ayat surah tersebut. Kerana tu aku melazimi ke dengan qul huwallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendengar ke alasan dia begitu, Nabi faham.
Maka Nabi pun membenarkan dan mengiyakan perbuatan sahabat tadi, radhiyallahu an. Kekal dia dengan qul huwallah. Dengan menjadi ketunggalan Allah Ta'ala pada menjadi dan suruh dan kerajaan dan kekerasan, tu semua tu ada pada nas lah tu. Dan atas benar segala rasul, dengar sentiasa ayat hadis-hadis yang menunjuk kebesaran Allah, kemuliaan Allah, dan kepujiannya pada para anbiya rusul alaihimussalatu wassalam, dan kesempurnaan mereka itu yakni kepada segala rasul. Dan barang yang dikuat akan mereka itu, mereka itu mana? Rasul tadi. Dan barang yang dikuatkan akan mereka itu rasul dengan barang daripada mukjizat. Kita dengar ke hadis-hadis berkaitan dengan mukjizat, dengar ke ayat-ayat berkaitan dengan mukjizat para anbiya alaihimussalatu wassalam, maka menguatkan keyakinan kita. Dan barang yang turun dengan yang melawani akan mereka itu rasul daripada bagai-bagai seksa. Wahyu ni hak mana para anbiya alaihimussalatu wassalam mari duk cerita pada kita, berbagai dengan seksanya, nikmatnya, kita dengar. Dan barang yang datang pada hari yang kemudian daripada diberi pahala akan yang membuat kebajikan. Tu kita belajar, kita mengaji. Kita baca ke ayat Quran. Iza zunzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tu kita dengar ke ayat-ayat berkaitan dengan kiamat. Benda tu menguatkan keyakinan kita. Lepas tu ayat-ayat berkaitan Tuhan beri ke ganjaran pahala balasan dan seksa akan yang mengerja kejahatan. Tu betul dah tu. Setengah-setengah kebanyakan orang tabligh dia duk baca fadailul a'mal, hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan beramal hak ni, berkaitan dengan buat begini azabnya. Hak tu yang menambahkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala dengan akhirat. Duk belajar ni, duk dengar anggu-anggu. Ya. Bayan ada terang tentang syurga neraka. Kerana benda tu lah Nabi sallallahu alaihi wasallam mari duk cerita pada kitanya. Dan kepada keadaan ini, keadaan dengan kata tadilah berkeliling bahawa yang dengar oleh hamba dengan hatinya dan telinganya kepada menutup dengan ayat Quran, hadis-hadis tadi. Dan kepada keadaan ini pekerjaan yang memadai pada memberi faedah akan yakin. Dia akan menjadikan kita kekuatan di atas keyakinan. Mengisyarat dengan firman Allah Ta'ala. Ada ayat Quran, awalam yakfihim anna anzalna anzalna la sawab ni alaika kitaba yutla alaihim ayah, al-ayah, al-ayah hingga akhir ayat, yutla alaihim. Artinya, adakah tidak memadai akan mereka itu awalam yakfihim anna anzalna alaika, bahawasanya kami turun ke atas engkau kitabah, akan kitab, yutla alaihim, dibaca akan dia akan kitab tu atas mereka itu. Tak memadai ke dengan ayat Al-Quran yang kami turun kepada mereka, yang mereka duk baca tu? Tak memadai lagi ke bagi mereka tu nak menambahkan keyakinan mereka kepada kami? Dengan maknanya apa? Faham pada ayat tadi. Dengan maknanya memadai dengan ayat-ayat tersebut untuk nak menambahkan kita kepada keyakinan. Gitu. Al-ayat, yakni hingga akhir ayat. Baik, jadi apa yang dicadangkan disebutkan oleh muallif tadi rahimahullah taala ambil daripada ayat Al-Quran.
awalam yakfihim, tak cukup ke anna anzalna alaikal kitab, kami turunkan bagi mereka kitab, yutla alaihim ayat, yutla alaihim, yang mana dibaca ke atas mereka itu. Bermula sebab yang kedua, tu cara yang pertama. Cara pertama untuk nak memberikan kita yakin, dengan kita sentiasa membaca ke ayat-ayat Al-Quran dan sentiasa mendengar ke hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan-bulan Maulud ni pun molek ni baca kitab Syama'il Muhammadiyah ko. Gitu. Duk nampak bayar-bayar huduh-huduh nak baca Syama'il buat daurah. Tapi tak ada masa tengoklah. Tak ada juga masanya. Tapi dia ita-ita masa gitulah. Bermula sebab yang kedua, baik. Itu sebab yang pertama, banyak ke Al-Quran, mendengar ke ayat Quran. Bermula sebab yang kedua, yakni bagi jadinya yakin ni, menilik ia hamba dengan mata basirah dia tu, iktibar pada alam yang ghaib, pada langit dan bumi, dan pada barang yang menaburkan, menaburkan yakni yang mengimbangkan langit bumi tak deh, kepada kita, Allah Ta'ala, yakni oleh Allah padanya pada langit dan bumi tak deh. Kita lihat dengan mata kita tu kepada alam yang ghaib pada langit dan bumi, daripada barang yang menaburkan oleh Allah Ta'ala padanya pada langit, pada bumi itu, daripada yang ajib-ajib perbuatan, yakni perbuatan Allah Ta'ala, af'alullah. Ini memerlukan kepada kita memerhati. Sebab tu banyak ayat-ayat Quran Allah Ta'ala nyatakan, awala yang zuru ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kamu tak perhati kau kepada unta, tak perhati kau pada langit, tak perhati kau pada bukit, bumi semua ni. Dan yang indah-indah kejadian. Sebab itulah orang yang buat kajian sains ke apa semua, sepatut mereka lebih dekat pada Allah Ta'ala. Dengan kajian berkaitan dengan garai, laut semua tu. Dan kepada memberi faedahnya langit bumi tu, memerhati kepada langit bumi tu, akan yakin. Benda tu memberi faedah kepada yakin. Dengan kita memerhati, tak perlu memerhati jauh, perhati pada diri kita, cukup dah. Cuba kita tengok pada tangan kita, lagu mana boleh duk bergerak ke tangan kita, bagaimana function tangan ni, boleh kita makan suap dengan tangan, kita boleh minum air dengan tangan, kita boleh buat kerja dengan tangan tu, boleh begini, boleh begini, tangan tu saja. Lepas tu tangan ni, jari ni, ibu jari ni, tak ada ibu jari susah dah. Nak makan pun susah, nak pergi gelas pun susah, nak kerja, jari, ibu jari ni saja pun betapa penting dah. Lepas tu kalau kita kaji hak dalil-dalil lagi berkaitan dengan diri kita ni, banyak sangat lagi. Bagaimana dengan misal janggut kita, rambut kita, kita kerak, dia bertambah semula, dia naik semula, kuku kita pun kita kerak, lepas tu ada pula. Tu semua benda kita fikir. Bagaimana daging kita tadi tu bila dia cedera, dia bercatung balik. Maka mengisyarat dengan firman-Nya Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Artinya selagi kami memperlihatkan alamat-alamat, yakni tanda-tanda, lagi kami akan memperlihatkan mereka alamat-alamat, tanda-tanda kebesaran bagi kami pada tepi-tepi langit daripada diri mereka itu. Kami akan memperlihatkan hingga nyata bagi mereka itu bahawasanya
bahawasanya annahu al-Quran tu annahu ta'ala tu hakku sebenar. Lagi akan kami perlihatkan. Tu sebab yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bermula sebab yang ketiga bagi nak bertambah yakin. Ni elok sekali dah kita belajar, kita perhati, kita tanda elok-elok benda nak kita ni duk tangga yakin. Sekarang ni banyak benar keraguan-keraguan keraguan di dalam hati kita, keraguan yang didatangkan oleh orang oleh setan tu lebih-lebih lagi. Keraguan-keraguan itulah kita nak tolak macam mana. Nak tolak macam mana kalau tidak dengan bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Bermula sebab yang ketiga bahawa beramal ia hamba atas yang dituntut. Yang dituntut yakni yang dikehendaki. Barang yang beriman ia hamba dengan barang pada zahir dan batin. Kena beramal. Tadi dengan kita membaca dan mendengar Al-Quran dan hadis. Yang kedua memerhatikan Allah. Yang tiga dengan kita beramal. Beramal ia hamba atas yang dituntut. Barang yang beriman ia hamba dengan barangnya tadi. Pada zahir dan pada batin. Bukan beramal pada zahir saja, bahkan pada batin juga dia turut beramal. Dan berkekalan ia hamba pada demikian itu, yakni pada demikian beramal tadi. Dan memberi ia hamba akan kekuasaan pada barang yang di sini. Dan memberi ia hamba akan kekuasaan. Maksud katanya kita gunakan sekuat tenaga kita pada barang yang di sini, iaitu pada nak beramal pada zahir dan pada batin. Kita kena usaha bersungguh-sungguh. Jadi kena bagi letih. Jadi kita kena usaha bagi letih. Letih dengan bangun malam tak mampu. Tak mampu. Buat jaga-jaga tu mampu. Nak istiqamah tu bukan sebagai orang. Letih ke dengan puasa, letih ke dengan baca Quran. Ikutlah mana hak kita mampu nak bagi letih ke tubuh badan kita. Letih dengan belajar agama pun tak apa dah. Elok benar dah. Pagi petang siang malam duk belajar agama tadi. Belajar ke ayat Quran, belajar ke hadis. Belajar ke hukum, belajar ke membaiki hati. Gitu. Kekuasaan pada barang yang di sini, usaha ke sepenuh tenaga kita di sini. Dan kepada memberi faedahnya hamba. Dan kepada memberi faedahnya hamba tadi, dengan beramal tadi, mengisyarat dengan firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya bermula mereka yang mujahadah. Mujahadah ni apa? Lawan ke hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia nak bersedak-sedak, dia tak sih. Sebab tu hak dicerita Habib Abdullah Al-Haddad ni, pengarang asal tu. Daripada kecil lagi dia tu kuat ibadat. Diceritakan kuatnya ibadat dia tu sampai ke ibu dia melihat sedih. Sebab daripada kecil lagi ni kuat ibadat. Hingga nasihat cukup-cukuplah tu awal, ibarat bahasa kitanya. Cukuplah dulu, berhentilah, berehat jugalah tubuh badan. Dia kata ibu, kalau lah tak memenatkan diri pada waktu usia muda ni, waktu usia ada tenaga ni, maka bila dah tua tak ada dah. Maksudnya tak mampu dah nak memenatkan tubuh badan. Sebab orang tua maklumlah, tak sempat nak buat apa-apa, penat dah. Tu. Kita harap-haraplah dengan cahaya daripada pengarang asal dan penterjemah ni.
Dia cahaya guru-guru hok duk mendidik mengajar ke kita ni, dapatlah sedikit di kita ni cahaya. Kerana kita nak sangat pada cahaya tadi tu. Ni kepada cahaya tadi. Mengisyaratkan dia oleh Allah Ta'ala, wallazina jahadu fina. Tuhan janji ni, bermula mereka-mereka yang mujahadah mereka itu pada kami, usaha lawan ke hawa nafsu, nak tuju kepada kami ni, dia usaha. Maka Tuhan jawab bagi mereka begini, lanahdiyannahum subulana, nescaya selagi, dengan makna yakinlah, nescaya kami beri akan mereka itu segala jalan kami. Kami tunjuk jalan. Sebab tu setengah-setengah sahabat dak cerita ni, sahabat-sahabat kita dak cerita, setengah-setengah guru ni macam mana dia cari ke guru murabbi, jumpa mereka dengan guru-guru hok dapat mendidik rohani jasmani mereka ni. Di dalam keadaan dunia sekarang susah nak cari guru murabbi. Macam mana? Dengan sentiasa dia dok memohon pada Allah Ta'ala, dok meminta pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tunjukkan mereka tu dengan jalan-jalan. Dengan cara Allah Ta'ala menemukan mereka tu dengan guru-guru murabbi. Jadi nak ayat kata janji Allah Ta'ala tu pasti. Tapi dia bahasa mudahnya Allah Ta'ala ni nak tengok setara mana bersungguh kita. Setara mana bersungguh kita nak betul pada jalan ini. Dia ibarat kalau kita beri sesuatu kepada seseorang yang mana dia tak ingin sangat pun pada sesuatu barang yang kita beri. Macam mana? Bukan kata ucap terima kasih. Bukan kata barang saat ni tu dia akan jaga, dia akan suka. Bukan saja setakat tu, terima kasih pun dia tak akan ucap. Kenapa? Kerana dia tidak inginkan benda yang kita nak bagi. Tapi cuba kalau benda yang ada di kedai ke, ada di kita ke, dia nak. Kita pun tengok secara mana dia nak. Dia kata boleh awak nak dengan dua syarat. Ni umpama cicing hak di saya pakai ni awak nak. Saya nak lah kalau boleh. Boleh dua syarat. Mana syarat dia? Kita pun letak syarat. Dia pun buat, kita pun letak syarat. Dia pun buat. Lepas tu dia kata, lepas tu sekarang macam mana, boleh kau saya cicing awak tu? Tak boleh, awak kena benda buat sekarang lagi. Dia pun akan buat juga, usaha juga. Maka di situ kita akan melihat ke kesungguhan dia. Jadi kalau kita bagi ke benda dia nak sani, umpamanya cicing ke, harta benda ke apa, bila kita bagi tentu dia akan jaga dengan seelok-eloknya. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala nak tengok setara mana kita saat ini nak bersungguh pada jalan ning tu saja. Dalam keadaan Allah Ta'ala tu maha mengetahui, nak menzahirkan pada kita saja. Itulah setiap malam bertukar syih mereka ni Allah Ta'ala tanya bagaimana keadaan hamba-Ku, kamu tinggal hamba-Ku dalam keadaan macam mana. Ada mereka yang cerita dalam keadaan dia tu berpuasa, dalam keadaan dia beribadat. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala tahu, tapi Allah Ta'ala nak menzahirkan orang panggil kelakuan kita tadi. Tuhan akan tunjuk jalan. Jadi kalau kita nak belajar kitab pun malah, nak jumpa ahli ulama pun tak si. Bahkan kita beci pula ilmu ni, ilmu tasawuf ni. Jauhlah kita daripada nak mendapatkan jalan ni. Tuhan tak akan tunjuk kita. Kita hina pula ilmu ni apa ni, ilmu ni. Kalau belajar ilmu ni manusia akan rugi, manusia akan tinggal dunia, boleh kau kafir. Dia tak faham, dia tak belajar, dia tak faham. Bahkan pekerjaan seseorang tu jadi sempurna, jadi elok dengan ada ilmu ni, ilmu tasawuf ni. Hok dok jadi rasuah, hok dok jadi pekerjaan tak sempurna, tak ada ilmu tasawuf. Adanya kefahaman ilmu tasawuf ni, tengok doktor ubat orang tak bayar duit pun tak apa. Saya ni tak ada duit doktor, tapi saya sakit nak ubat, tak apa, awak ambil. Nampak? Tu sekarang kena ada duit dulu, nak bedah ni ada sini. Sebab apa? Sebab kita memahami ke hak kita buat ni ialah imbalannya hak akhirat. Hak kita buat dunia lagi Tuhan bantu. Kita bantu orang, dunia lagi Tuhan akan bantu kita.
Dan setengah daripada faedah yakin itu tetap hati kepada janjian Allah dan teguh dengan jaminan Allah Ta'ala. Itulah faedah bagi yakin. Dan berhadap hati dengan sebenar-benar dan sempurna hemah atas Allah Ta'ala. Hemah ni maksudnya semangat atas Allah ni dengan makna ta'at. Jadi dengan yakin inilah akan bertambah kekuatan kita dalam ibadat. Sekarang kita malah. Saya pun malah nak baca kitab ni. Saya pun malah, bukan rajin. Tapi duk cuba-cuba itah hok bahagia. Bahagia hok kita nak sipeh. Nak kita nak tuai pada hari akhirat. Duk itah-itah kepada menentulah. Hok menyebabkan kita nak rajin sikit usaha juga. Kalau kita tak intai-intai, tak itah-itah benda tersebut, tak baca kitab lah kita, tak mengaji kitab lah kita, tak beramal lah kita. Dan meninggal akan barang yang dan meninggal akan barang yang sya'annya, sya'an yakni kelakuan pekerjaannya barang itu menggalankan, yakni menghalangkan. Dan meninggalkan akal barang yang sya'annya diri barang tersebut mengkalankan, yakni menghalangkan daripada Allah Ta'ala, yakni daripada mengasihi Allah. Yang ketiga, tiap-tiap benda yang akan melupakan dia, menjauhkan dia pada Allah Ta'ala, maka dia akan usaha pada meninggalkan benda tersebut. Sebab apa? Sebab dia ada yakin. Susah nak duduk tangga ni, bukan main-main. Dan kembali pada tiap-tiap kelakuan kepada Allah Ta'ala, maka dia akan usaha dengan tiap-tiap apa yang mana akan mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dan menghabisi akan kuasaan pada menuntut keredaan Allah Ta'ala. Dia akan bersungguh. Sebab apa? Sebab dia yakin. Jadi kalau orang tanya kita, bapa saya ni malas Ustaz nak buat ibadat. Bukan awak je, saya pun malas juga. Saya pun malas juga. Jadi kita ni malas kenapa? Tak bukan awak saja, saya pun, kita. Jadi sekarang kita malas kenapa? Kerana kita tak ada yakin. Jadi malas tu timbul sebab kita tak ada yakin. Lepas tu macam mana kita nak datangkan yakin? 2-3 cara tadi. Baca ke Al-Quran, dengar ke hadis Nabi SAW, perhatikan Allah dengan kejadian Allah Ta'ala. Lepas tu yang ketiganya kita berusaha pada beramal ke hak zahir dan hak batin, dengan cara kita melawani ke hawa nafsu, dengan makna kita bahasa guru kami menahan diri, bahasa standard menahan diri. Tapi menahan diri ni biasanya pada benda hak kita tak sibuat. Kalau kata paksakan diri pada mengerjakan sesuatu ibadat, menahan diri daripada melakukan maksiat. Tapi tak ada lah bahasa hak lebih mubalaghahnya. Kalau kita kata kita senapah. Ada senapah. Orang nak beli sesuatu bagai tu mahal lebih daripada hak dia bajet. Dia pergi ke damah. Dia nak beli rata ke orang perempuan dia. Dia bajet 1,000 je lah nak belinya. Rupa-rupanya mah ni 1,000 lebih, dekat 2,000. Baru hak comel sikit. Kalau tidak gak hak uduh lah. Jadi tu kedai kata, cik nak beli hak 1,000 pun boleh, tapi tak tahan lama. Mah juga, gelai juga, tapi kurang kualiti. Lepas tu lagu mana ni cik? Kalau cik senapah. Senapah ni kita tak apalah, harga lebih 500 pun tak apalah, senapah. Jadi kita akan mendapat barang hok ada kualiti. Tu contoh dia tu bagi orang-orang perempuan ke, bagi orang suami ke, senapah nak bagi hok molek ke isteri.
ataupun isteri saat ni nak beli kemah untuk dia tu, dia bodek juga abang dia saat ni tu. Jadi gitulah kita ni. Jadi cara ketiganya, kita kena usaha ke mujahadah ke hawa nafsu saat ni. Bila adanya yakin dan menghiasi akal kuasaan pada menuntut keredaan usaha, menghabisi akal kuasaan dengan makna berusaha bersungguh-sungguh pada menuntutkan keredaan Allah Ta'ala, dan hasilnya yakni kesempurnaan bagi masalah yakin ni, dan hasillah dengan yakin tadi. Maka bermula yakin itu asal dan tinggal daripada segala maqamat yang mulia. Yakin tadi. Yakin itu asal dan yang tinggal daripada segala maqamat ni pangkat-pangkat yang mulia, dan segala perangai yang dipuji, dan segala amal yang soleh daripada furuk yang asal tadi. Furuk yang asal itu furuk daripada adanya yakin. Maka bila ada yakin, maka adalah orang panggil amal-amal yang soleh yang lain. Dan segala amal yang solihah daripada furuknya yang asal tadi, dan faedah daripada asal. Maka banyaklah terbit hak benda-benda molek daripada adanya yakin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan bermula segala perangai dan amal itu mengikut ia. Ia segala perangai dan amal itu akan yakin pada kuat dan dhaif, dan pada sihat dan sakit. Situ dululah. Ila angkol, dan bermula segala perangai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.